Okey, so sebenarnya ada beberapa bahan yang tidak sesuai diambil ketika early pregnancy ataupun ketika you mengandung ataupun you nak mengandung lah. Contohnya, bahan seperti hydroquinone ataupun mercury ataupun tretinoin. Saya rasa 3 bahan ni ramai dah dengar. Banyak dalam local produk yang di-ban oleh KKM. So, benda-benda ni memang kita dah tahu dah. Dia akan menyebabkan kecacatan fizikal kepada baby tersebut, mengganggu baby. Dan dia boleh masuk dalam susu badan, boleh efek dekat mak tu juga dan macam-macam lagi. Selain tu, kita juga perlu elakkan penggunaan salicylic acid. Tetapi high dose salicylic acid lah. Bukanlah kita tak boleh guna langsung. Dan you kena tengok concentration of the ingredient. And last but not least, you kena tukar you punya sunscreen tu kalau boleh kepada physical sunscreen. So now kita pergi one by one balik. So untuk bahan-bahan yang kita sebut tadi macam hydroquinone, mercury, tretinoin. Contoh kan ada orang yang kata hydroquinone tak boleh pakai sebab benda tu bahaya. Hydroquinone digunakan untuk merawat pigmentation. Syaratnya dia ada konsentrasi yang dibenarkan 4% dan diberikan oleh doktor sahaja dan doktor tersebut mesti monitor patient tersebut. So, kalau benda tu ada dalam skincare, definitely you tak boleh pakai. Sama juga dengan skincare. Untuk skincare, tak boleh ada bahan-bahan ubat-ubatan. Sebab skincare is a topical. You nak guna untuk general sahaja. Jadi, tak boleh ada ubat dalam tu. Okay, kalau kata mercury pula, sebenarnya mercury ni digunakan as a preservative. Tapi orang tak tulislah mercury, orang tulis preservative lah. Kalau tulis mercury, semua orang tak nak beli. Tetapi kita tidak dibenarkan mengguna dalam kadar yang berlebihan. Sebab benda tu akan menyebabkan pencemaran. Contoh, you dah cuci muka dengan pencuci muka yang ada mercury ataupun krim, dan air tu mengalir pergi ke sungai, dan you kena ikan apa semua tu. Ataupun benda tu masuk ke dalam kulit, meresap, then you pregnant. So, dapatlah kecacatan fizikal kepada baby tersebut. Untuk tretinoin pula, dia digunakan actually untuk merawat pigmentasi dan juga jerawat. Maka dia tidak boleh digunakan oleh orang yang bukan ahli perubatan dan diletakkan dalam skincare. So, kesimpulannya dekat sini, 3 bahan yang saya cakap tadi, dia boleh digunakan tetapi tidak boleh digunakan dalam skincare untuk jualan secara langsung. Hanya boleh diberikan oleh doktor dan doktor tersebut kena monitor. Sebab bahan-bahan ni tadi tidak boleh diberikan kepada wanita yang nak mengandung. Yang seterusnya untuk salicylic acid. Kebiasaannya salicylic acid ni kita gunakan untuk mereka yang ada masalah jerawat. Tujuan dia adalah untuk kecutkan jerawat. Salicylic acid ni is the only acid yang berada dalam grup beta hydroxy acid. Kalau kita nak tahu, kita ada 2 jenis asid, alpha hydroxy acid dan kita ada beta hydroxy acid. Asid yang lain-lain seperti lactic acid, mandelic, glycolic itu dalam grup alpha hydroxy acid. Manakala salicylic acid ni tadi dia duduk dalam grup beta hydroxy acid. So beta hydroxy acid ni sekiranya dia terlalu tinggi, dia boleh menyebabkan memudaratkan kandungan. Ini adalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh American Obstetrician and Gynecologist lah, ACOG. Mereka bagi tahu sekiranya anda ada jerawat, anda nak cari skincare yang ada salicylic acid, boleh, tapi very mild, sangat-sangat sedikit. So saya punya solution, kalau boleh avoid lah, sebab you tak tahu berapa persen. Takkan you nak telefon, hello, ni berapa konsentrasi dia, yang ni berapa, yang ni berapa, confuse kan. Jadi kalau nak senang, kita elakkan. So bila kita terpaksa elak benda-benda ni, dan tapi dalam masa yang sama kita ada masalah kulit, macam mana kita nak rawat? Kita ada alternatif yang lain. Contohnya untuk merawat masalah pigmentasi dan juga acne, kita boleh ambil bahan lain, alternatif yang lain seperti azelaic acid ataupun glycolic acid. Of course, mungkin anda akan rasa dia punya efek tidak sehebat salicylic acid. Tapi at least you boleh guna something daripada you tak buat apa-apa langsung kan. Kita kena faham lah sebenarnya waktu kita mengandung tadi, ada banyak perubahan hormon yang berlaku dalam badan kita. Sebab tu ada setengah wanita, muka dia cantik gila sebelum dia pregnant. Tiba-tiba bila dia pregnant, penuh jerawat kat muka. Ataupun ketika dia pregnant, banyak pigmentation kat muka dia. Dan untuk prevent benda tu, dia bolehlah cari serum ke ataupun apa-apa kosmetik yang mengandungi azelaic acid dan juga glycolic acid tadi. Yang seterusnya, untuk chemical sunscreen tadi, actually benda ni tidaklah kata 100% tepat sebab kajian yang dijalankan ni dia buat kepada haiwan. Kenapa dia tak galakkan ibu yang nak mengandung ataupun mengandung guna chemical sunscreen? Disebabkan kandungan oxybenzone yang berada dalam chemical sunscreen tadi, di mana benda ni akan menyebabkan terganggunya dia punya kelenjar susu lah pada, rasanya tikus kalau tak silap lah. Makanya dia tidak digalakkan, dia lebih menggalakkan kita menggunakan broad spectrum sunscreen
sunscreen ataupun physical sunscreen. So macam mana nak tahu broad spectrum sunscreen ni jenis yang macam mana? So kita kena baca ingredient dia. Generally kalau you punya sunscreen tu cuma ada SPF level sahaja, itu tidak dikategorikan sebagai physical sunscreen. Kalau dia ada SPF level, dia label sebagai UVA protection, dia ada titanium dioxide ataupun zinc oxide, ini adalah broad spectrum sunscreen ataupun kita panggil sebagai mineral sunscreen ataupun physical sunscreen. So generally physical sunscreen ni it is more stable compared to chemical sunscreen. Kebanyakan chemical sunscreen dia bersifat comedogenic. Dia absorb cahaya matahari. Sebab tu bila pakai you tak 100% protected pun. Sebenarnya kulit you akan lagi senang burn sebab dia bukan bahan yang stable. So because of dia comedogenic, so dia akan rasa itchy dan you boleh dapat acne. Berbanding physical sunscreen because it is more stable. So kalau orang yang ada sensitive skin pun bila dia guna physical sunscreen tadi, dia tidak akan rasa gatal. Sebab benda tu okey je untuk muka dia.